dan selamat pagi kepada semua pelajar tingkatan 4 sains. Okey, so hari ni kita nak continue, kita nak sambung untuk bab 8 untuk 8.2, subtopik 8.2 iaitu jadual berkala unsur moden. Pernah dengar tak mengenai jadual berkala? Homnes, awak pernah dengar tak mengenai jadual berkala? Pernah tengok. Pernah tengok tak jadual berkala? Pernah. Dekat mana kamu tengok jadual berkala? Kat form 3. Form 3. Alhamdulillah dah belajar semasa tingkatan 3. Masa tingkatan 3 kamu belajar tentang apa dalam jadual berkala? Tak ingat? Tak ingat. Tak ingat ya? Oksigen cikgu. Oksigen Tingkat kamu 3 belajar? pasal oksigen juga. Ya, lagi? Yang saya tahu oksigen lah. Oksigen saja. So, oksigen adalah salah satu unsur dalam jadual berkala. Actually, okay, semua bahan yang dekat muka bumi ni, okay, dia dah susun, okay, susun ikut dalam jadual berkala. Okay, dia dah susun dan dah namakan juga. Okay, mengikut kepada susunan di dalam jadual berkala, mengikut kepada sifat-sifatnya. Okay, sebenarnya, okay, dalam jadual berkala ni kita ada 118 unsur. Okay, kita ada 118 unsur. Okay, yang mana unsur-unsur itu pun disusun, okay, disusun secara teliti mengikut kepada sifatnya. Okay, kalau kamu tengok, okay, terus menegak dalam kumpulan, dalam jadual berkala, kita panggil dia sebagai kumpulan. Jadual menegak tu yang mana? Okay, jadual menegak tu yang ini. Okay, yang ini. Tegak daripada atas ke bawah. Ini kita panggil kumpulan 1. Ini kumpulan 2. Kumpulan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hujung sekali ni kumpulan 18. Okay. So, ini adalah kumpulan 17, 16, 15, 14, 13. Okay, yang tengah-tengah ni, okay, antara kumpulan 3 sehingga kumpulan 12, okay, 3 hingga kumpulan 12, kita panggil dia sebagai unsur peralihan. Okay, unsur peralihan. Okay, yang jadual berkala, okay, yang menegak ni, cikgu ulang lagi sekali, dia adalah kita panggil kumpulan. Contoh, cikgu cakap Homnes, kumpulan 1 apa unsurnya Homnes? So, you cakap lah lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium and francium. So, kamu baca ikut kepada menegak. Okay, kemudian itu kumpulan. Okay, untuk kala pula, okay, untuk kala pula yang disusun secara melintang. Okay, kala dia kata merujuk kepada unsur yang disusun secara mengufuk. Baris mengufuk. Baris mengufuk tu maksudnya melintang lah. Okay, so ada 7 kala dalam jadual berkala unsur. Okay, so dekat bahagian bawah jadual berkala unsur ni, okay, yang ini ada siri lantan nida dan siri aktinida. Okay, dua unsur ni, okay, dia ada nombor proton start daripada 57 sehingga nombor 71. Okay, so 89 yang ini sehingga nombor 103. Yang ini disusun secara berasingan. Okay, so kalau kamu tengok, okay, di dalam jadual berkala ni, okay, kalau kamu tengok jadual berkala ni untuk kumpulan. Okay, kalau kumpulan 1, nickname, bukan nickname lah, nama komersial dia adalah logam alkali. Okay, kumpulan 1, logam alkali. Okay, kemudian kumpulan 2. Okay, kumpulan 2. Okay, kalau kamu tengok ini kumpulan 2. Okay, kita panggil dia sebagai logam alkali bumi. Logam alkali bumi. Nak kena ingat ke cikgu? Kena tahulah. Kena tahu. Okay, kalau dalam kimia ni memang ini penting.
Kalau cikgu cakap je logam alkali, sebutkan nama kumpulan logam alkali, kamu tahu that is a group 1. So kamu tahu dia adalah kumpulan 1. So kumpulan 1 logam alkali, kumpulan 2 logam alkali bumi. Di tengah tadi cikgu cakap unsur peralihan. Okey. So kumpulan 13 macam biasa tak ada nama, 14, 15, 16, 17. Okey, kumpulan 17 ni kita panggil halogen. Okey, kumpulan 17 ini kita panggil dia halogen. Okey, halogen ini kebanyakan dia adalah dalam bentuk gas. Okey, dalam bentuk gas, gas halogen. Okey, kemudian gas. Cecair pun ada, macam bromin ni adalah kategori cecair. Ini ada gas, ada cecair, ada pepejal pun ada sebenarnya. Okey, pepejal selalunya dalam bentuk iodin lah. So, kumpulan 18. Okey, kumpulan 18 ni ini betul kumpulan gas. Ini adalah kategori gas. Gas nadir kita panggil. So, gas nadir ni kumpulan 18. Okey, helium, neon, argon ni. Okey, ini adalah kumpulan yang dah stabil. Okay, unsur yang dah stabil. Okay, bila saya cakap unsur yang stabil, maksudnya dia tidak akan bertindak balas dengan apa-apa pun. Okay, dia tidak akan bertindak balas dengan mana-mana. Okay, so siapa ni? Adilah. Okay, selamat datang kepada Adilah. Okay, so kalau kamu tengok kepada kumpulan jadual berkala ini. Okay, yang warna kuning ni. Okey, kalau yang warna kuning ini adalah logam. Okey, adalah logam. Okey, yang color biru ni bukan logam. Okey, yang warna merah ni adalah separuh logam. Okey, so logam, bukan logam dan separuh logam. Okey. Kemudian dia bagi tahu okey, ada kategori cecair, pepejal dan gas. Okey, so setiap itu ada sifat-sifatnya. Okey, jom kita tengok. Okey, so apabila merentasi kala dia kata, okey, apabila merentasi kala, okey, daripada mana? Daripada kiri pergi ke kanan. So maksudnya daripada sini kumpulan 1, okey, pergi kepada kumpulan 18. So apa yang akan terjadi? Okey, yang pertama, sifat logam akan berkurang. Okey. Dan sifat bukan logam akan meningkat. Okey. Perubahan sifat oksida, okey, perubahan sifat oksida daripada oksida base daripada oksida asid. Maksudnya yang sebelah kiri ni, okey, kebanyakannya adalah bersifat base. Apa tu bersifat base? Okey, base tu, okey, yang bersifat base tu maksudnya dia bersifat alkali. Okey. Kemudian sifat kekondaksiannya, sifat kekondaksian elektrik akan semakin berkurang. Okey, sifat kekondaksian arus elektrik akan semakin berkurang. Okey, so kalau macam itu, okey, kenapa sifat kekondaksian elektrik ni semakin berkurang? Sebab kalau kamu tengok yang ini logam. Yang warna kuning logam. Logam boleh tak mengkonduksi elektrik? Boleh. Okey, logam boleh mengkonduksi elektrik. So sebab itu, okey, sebabnya yang ini logam lagi kuat, lagi bagus untuk mengkonduksi elektrik. Tapi bila sampai ke kanan, hala ke kanan, dia akan semakin kurang. Maksudnya sifat logam tu dah semakin bukan logam. Semakin bukan logam. So maksudnya dia tidak sebagai logam. So dia tidak boleh mengkonduksikan elektrik. Start daripada yang warna biru ni lah. Yang bukan logam ni semuanya adalah tidak boleh mengkonduksikan elektrik. Okey, kemudian kita tengok. Okey, siapa nanti kalau ada apa namanya? Photostat lah ni. Kalau tak ada tak apa, jangan risau. Kamu hanya perlu buatkan yang warna kuning ini saja. Okey, maksud kumpulan, masuk kala. Okey. Kemudian saya lupa pula tadi cakap untuk kamu. Tulis tarikh hari ni ya dalam buku nota. So hari ni hari Selasa. So hari ni hari Selasa 25 hari bulan 5. Okey, tahun 2021. Okey. So tulis tajuk yang ini. 8.2 jadual berkala unsur moden.
Okey, 8.2 jadual berkala unsur moden. Okay, dah siap itu, kita tengok kepada prinsip. Okey, macam mana kita nak susun jadual berkala unsur ni. Okey, dalam jadual berkala unsur ni, okey, unsur-unsur, apa tu unsur-unsur cikgu yang inilah? Oksigen, hidrogen, aluminium, silikon, ni kita panggil unsur lah. Okey, disusun mengikut apa? Mengikut tertib menaik nombor proton. Okey, daripada mana? Daripada start daripada kiri pergi ke kanan, atas dan bawah. Okey, kiri ke kanan dan atas ke bawah. So nombor proton, apa maksud nombor proton? So nombor proton ialah bilangan proton yang terdapat di dalam nukleus sesuatu atom. Okey, kalau kamu perasan, okey, sesuatu atom nanti saya akan tunjukkan kepada kamu. Okey, yang ini. Okey, sesuatu atom dia macam ini susunan dia. Tengah-tengah ni kita ada nukleus. Okey, dekat nukleus ni, dalam nukleus ni kita ada proton dan neutron. Okey, dalam nukleus kita ada proton dan neutron. Okey, so dikelilingi oleh elektron. Okey, yang mana petala yang pertama paling maksimum dia kena masukkan 2 je. Dia tak lebih daripada 2. Petala kedua 8, petala ketiga 18. Contoh, contohnya kita ada nombor proton kita adalah 16. So kalau bilangan proton dia adalah 16, maksud dia elektron dia pun adalah 16. Okey, so bila dah kamu tukarkan, kamu maklum bahawa elektron dia ada 16, maksudnya ada 16 elektron yang mengelilingi nukleus. S ni nukleus, okey. Dalam S ni tadi cikgu cakap apa? Ada proton dan neutron. Dikelilingi oleh elektron. So macam mana nak susun? Oleh sebab dia ada 16, tadi cikgu cakap petala pertama mesti ada 2. So kamu susunkan 2. Sebab ini 16. So 16 tolak 2 tinggal lagi 14. So petala kedua 8. So kamu susunkan 8. So tadi 14 kan? 14 tolak dengan 8, kamu tinggal lagi 6. So yang paling last, petala yang paling last adalah 6 lah. So 2, 8, 6. Sebab itu kalau kamu tengok susunan dalam elektron ni, dalam susunan elektron ni, petala pertama dia letak 1, 2. Petala yang kedua 2, 4, 6, 8. Petala ketiga adalah 6 juga. Okey, kalau boleh, bila kamu lukiskan elektron, pastikan dia pair. Pair tu maksudnya apa? Dia berpasangan. Okey, dia berpasangan. Kalau dia tak ada pasangan tu, tak payah kamu nak tulis. So, susunan kamu adalah 2, 8, 6. So, yang ini, setiap elektron ini, dia akan bergerak di atas petala. Dia akan bergerak di atas, dia akan disusun di atas petala. Petala, ini kita panggil petala. Petala ni maksudnya adalah macam kamu punya orbit lah. Orbit dekat planet kita. Kan setiap planet akan bergerak mengikut orbit masing-masing. So orbit 1, orbit 2, orbit 3. Sama juga macam elektron. Elektron pun akan bergerak mengikut orbit. Okey. Sebelum saya pergi masuk kepada itu, sebenarnya saya dah melangkau sebenarnya. So, dekat sini cikgu nak ajar, cikgu skip tadi. Okey, bagaimana kamu nak kalaulah, dalam jadual berkala, ini jadual berkala. So, ini unsur tadi kan. So, yang ini adalah simbol. Ini adalah simbol unsur. Contohnya kalau kamu nak kata dia adalah hidrogen, so kamu tengok jadual berkala. H. So, H tu adalah unsur hidrogen. H. Okey. Nama unsur. Bawah tu kena letak nama unsur. Nama dia apa? Hidrogen. Okey. Yang bawah ni kita panggil dia jisim atom relatif. Okey, yang atas ni adalah nombor proton. Tapi sebenarnya kelas, kalau kamu nak susun, kamu nak lukis, tulis mengikut kepada standard. Standard tu maksudnya tulisan apa namanya kita panggil standard representative for the symbol. Maksudnya simbol yang lah. So macam mana kamu nak tulis macam ni. Tengok cikgu buat. So contoh macam hidrogen. So hidrogen
Yang dekat atas tu kamu kena buatkan nombor nombor nukleon. Okey, kalau macam ini, okey, nombor nukleon ni macam hidrogen 1. So letakkan 1 dekat atas. Alamak. Okey. Okey. Hidrogen. Okey, yang atas ni nombor yang paling besar. Okey, tapi kalau ini hidrogen dia 1, 1. So, kita ambil unsur lain lah. Macam tak mencabar pula soalan ni. Okey, saya ambil unsur yang ini. Lithium. So, lithium macam mana kamu nak tulis dalam bentuk standard. Okay, dalam bentuk standard representative. So, kamu kena susun dekat atas ni adalah nombor nukleon. Okey. Yang bawah ini adalah nombor proton. Macam ini. Kena tulis macam ini. Ini adalah simbol dia. Kalau dia simbol oksigen, contohnya kamu tengok oksigen ni. So, oksigen ni kalau kamu nak tulis ikut kepada simbol dia adalah O. Kamu tulis yang bawah ni. Berapa ni? 16. So, 16. Proton kat sini berapa? 8. So, 16. 8. So, O. 16. 8. Macam tu. Okay. Kemudian, okey, tadi cikgu kata tadi tentang nombor proton cikgu dah cakap. Okey, nombor proton adalah bilangan proton dalam satu nukleus. So kena hafal ini. Ini kena hafal. Okey, apa maksud nombor proton? Okey, apa maksud nombor proton? Kamu kena hafal. Okey, bilangan proton yang terdapat dalam nukleus sesuatu atom. Okey. Kemudian susunan elektron tadi pun saya dah cakap. Okey, saya dah bagi tahu apa yang kamu perlu tulis. Okey, nanti kita akan buat satu aktiviti lah. Okey. Kemudian dalam ini kemudian kita nak belajar. Okey. Saya nak ajar kamu sebelum kita masuk kepada bagaimana pembentukan positif dan negatif. Saya nak kamu buat, saya nak bagi 3 unsur oleh sebab kita hari ni kita ada pelajar 3 ke 4, kita ada 4 pelajar. So, cikgu nak ajar kamu, macam mana, bukan ajar lah, cikgu nak test. Kalau unsur dia adalah 7, unsur dia pula. Nombor proton dia adalah 7. Nombor proton 7. So, bagaimana kita nak susun dekat dia punya setiap susunan elektron dia. Okey. Homnes boleh jawab tak soalan ni? Tak boleh? Homnes tak ada suara hari ni? Tak ada, tak boleh cikgu. Tak boleh ya? Okey, cuba buat sama-sama dengan cikgu. Okey, contoh, cikgu bagi nombor proton 7. Okey, cikgu bagi nombor proton dia 7. So, kalau nombor proton 7, ingat kan cikgu cakap tadi, nombor proton mesti sama dengan elektron. So, kalau cikgu bagi dia tadi, nombor proton adalah 7. Maksudnya bilangan elektron dia berapa Pravin? Bilangan elektron dia 7. Pandai. Bila bilangan elektron dia 7, Pravin, jangan tutup mic. Cuba Pravin susunkan ikut kepada jadual susunan elektron ni. Petala pertama cikgu kata paling maksimum adalah 2. So, kamu nak susun petala pertama berapa? Mestilah 2. Petala kedua. So, kamu dah ambil 2. So, elektron kamu ada 7. So, 7 baki dia berapa? So, 7 tolak 2 dapat? 2 dapat 7 tolak 5. 2 dapat 5. So, maksudnya petala yang kedua adalah 5. Tapi kat sini dia punya kata petala kedua paling maksimum 8. So, cukup lah. So, susunan dia adalah 2.8. Okey. Pravin, sekali lagi, satu lagi soalan Pravin. Cikgu ada 17 proton. So, berapa agak-agak elektron dia? 17. Pandai, 17 elektron. Boleh tak susunkan ikut kepada susunan elektron? Mula-mula petala yang pertama adalah 2. Petala kedua dikata paling maksimum adalah 8.
So 17 tolak 2 ada 15 lagi. So kamu mesti letakkan yang paling maksimum iaitu 8. 8 ya. Ya. Kamu letakkan paling maksimum adalah 8. So 2 dengan 8 kamu dapat 10 dah. So 17 ni tolakkan dengan 10. Jadi berapa? Tu 7. 7. So baki yang ketiga ni kamu letakkan 7. So cukup tak kamu punya elektron? Cukup. Cukup. So 2 tambah 8, 10. 10 tambah 7, 17. So 17 elektron. Terima kasih. Pravin faham ke? Faham cikgu. Okey. So pergi kepada Adila. Adila, internet okey hari ni? Tak ada suara Adila. Okey, siapa nak cuba? Homeless nak cuba? Cikgu, ya. Okey, Adila. Tekat-tekat. Okey, Adila. Okey, Adila. Cikgu nak bagi soalan ni. Okey, Ah. contohnya cikgu ada 10 proton. Okey, berapa agak-agak cikgu punya elektron? Apa? 10 proton? Cikgu kata tadi proton sama dengan elektron. So, berapa bilangan elektron dia? 10 jugalah. 10 jugalah. Pandai. 10 jugalah. So, macam mana cikgu nak susun ikut kepada susunan elektron? Cikgu kata tadi, yang paling maksimum petala pertama adalah 2. So, petala pertama cikgu letakkan berapa? 2. 2. Pandai. So, 10 tolak 2, so tinggal lagi 8. 8. Paling maksimum petala kedua adalah 8. So, cukup tak kalau kamu nak isi dekat petala kedua 8? Cukup. So, susunan dia adalah 2.8. So, nanti bila kamu buat yang susunan yang macam ni, kamu kena buat macam ini. Okay. Contohnya 28 ni, tak silap saya 10 ni untuk unsur neon. So, neon tu maksudnya macam mana kamu nak lukis macam ini. Neon, Ne, okay, lukiskan dia punya nukleus. Okay, petala yang pertama adalah 2. So, petala pertama adalah 2. So, ambil pen yang lain lah. Okay, pen yang lain 2. 1, 2. Okay, kemudian petala kedua kamu kata 8 tadi. Pusingkan lagi, buatkan 8. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 8. Kamu kena yang pertama tuliskan formula dia, kemudian buatkan nukleus. Okey, kemudian petala pertama dan petala kedua. Okey, siapa lagi nak cuba? Fabian nak cuba jawab soalan saya? Homeless nak cuba jawab soalan, satu soalan daripada saya? Dah cikgu. Okey. Cikgu nak bagi soalan ya. Okey, contohnya proton dia cikgu ada 11. So, berapa agak-agak elektron cikgu? 11. Pandai. So, elektron cikgu ada 11. So, macam mana cikgu nak susun mengikut susunan elektron? Petala pertama paling maksimum 2. So, petala pertama 2. Petala kedua, so 11 tolak 2, tinggal lagi 9. Tapi dia kata petala kedua paling maksimum adalah 8. So, boleh tak kita letakkan 8 sahaja? Boleh. Boleh. So, 2 tambah 8 jadi 10. So, berapa baki elektron kita nak letak kat petala yang ketiga? 11 tolak 10 dapat? 1. So, susunan dia 281. So, ini adalah natrium. So, macam mana kamu nak lukis? Na, ini adalah formula dia. Tuliskan nukleus. Wajib ya, nukleus ni. Petala pertama. Okay, petala pertama ni 2. So, 1, 2. Petala kedua. Okay, lukiskan lagi. Pastikan dia pair. Dia berpasangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, kamu boleh tulis ya nanti ya, kat buku kamu. Okay, kemudian petala yang ketiga adalah 1. So, letakkan 1 kat sini. Dah, siap. Okay, harap kamu faham ya, macam mana nak buat. Okay, Fabian. Okay ke Fabian? Okay.
Okey, dah. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey. Pembentukan ion positif dan negatif. Okey. Kamu dah belajar sebenarnya pembentukan ion positif dan negatif semasa tingkatan 3. Ini pun adalah satu benda yang barulah kepada pelajar-pelajar sains untuk tingkatan 4 KSSM. Okey. Sebelum ni tak ada, tapi kamu dah belajar sebenarnya dalam tingkatan 3 KSSM juga dan dibawa kepada tingkatan 4. Okey, kebanyakan atom dalam jadual berkala tu dia tak stabil. Okey, dia tak stabil kecuali kumpulan 18. Okey, kumpulan 18 memang sangat stabil. Okey, atom-atom ni dia cenderung untuk nak jadikan dia stabil. Macam kamu contohnya lah tak berduit, kurang duit, apa tu tak ada isteri lagi, macam itulah dah besar lah kan. So kamu nak jadikan kamu punya kehidupan tu sempurna. So macam mana? So kamu mesti nak mencapai susunan yang kamu nak mencapai kestabilan, kebahagiaan. So samalah juga macam atom. Okay, atom-atom ni pun dia nak capai susunan yang stabil. Okay, kalau macam yang tadi cikgu tulis tadi 2.8.7, yang ini tak stabil. 2.5 tak stabil. Macam mana cikgu kita nak tahu dia stabil? Okey, apabila dia punya elektron valence ya. Okey, apa itu elektron valence? Elektron valence tu maksudnya valence elektron tu maksudnya elektron yang berada di paling luar petala. So maksudnya kalau macam ini 8. Okey, kalau 8 neon ni maksudnya dia dah stabil. Kenapa dia stabil cikgu? Sebab dia dah mencapai susunan oktet. Okey, oktet tu maksudnya dia punya susunan mesti 8. Okey. Dan mencapai susunan duplet. Okey, untuk susunan duplet hanya untuk helium saja. Okey, kalau kamu tengok jadual berkala, helium dia punya susunan dia, elektron dia ada 2. Proton dia ada 2. So, elektron dia pun ada 2. So, 2. Okey. 2 ni maksudnya pada petala kedua kamu tengok yang ni. Petala pertama paling maksimum dia adalah 2. Maksudnya kalau helium ni dia ada satu sahaja petala, 2 pula tu, maksudnya dia stabil atau tidak? Dia sangat stabil. Dia dah berada dalam keadaan stabil. So, sebab itu tadi cikgu cakap, masa cikgu kenalkan mengenai jadual berkala, kumpulan 18 ini semuanya adalah sudah mencapai susunan yang stabil. Ataupun kita panggil susunan duplet. Okay? Ini hanya untuk helium. Tapi yang lain tu sudah mencapai susunan oktet. Okay, oktet ni apa cikgu? Oktet ni adalah apabila elektron valence-nya bernilai 8. Okay, sama ada, okay, tengok ni ya, petala kedua 8. Okay. Kemudian, okay, saya nak tunjukkan kamu. Okay. So, tadi cikgu dah cakap, atom-atom ini akan cenderung untuk membentuk susunan elektron yang stabil. Okay. Atom neutral membentuk ion melalui pendermaan elektron ataupun penerimaan elektron. Dekat mana elektron tu? Kalau dekat tengah dia tu 281. Dia nak donate yang 2 ke 8 ke 1. Okay, untuk pembentukan ion hanya elektron yang paling luar, okay, petala yang berada di petala yang paling luar sahaja akan dikeluarkan ataupun dikeluarkan, didermakan ataupun yang akan menerima. Okay. Yang dah stabil 28 tu dah tak stabil, so dia no need untuk, dia tidak perlu untuk mengeluarkan dia. Hanya elektron yang berada pada petala terluar sahaja. Okay. Untuk apa? Untuk mencapai susunan duplet ataupun oktet yang stabil. Okey, jom kita tengok. Tadi ingat ya, duplet hanya untuk helium yang macam ini. Kalau kamu tengok buku teks kamu sebelah kanan. Okey, yang ini. Susunan elektron duplet iaitu susunan elektron yang stabil yang mempunyai 2 elektron petala pertama. Okey. Hanya satu unsur je duplet iaitu helium. Okey. Yang lain kita panggil dia adalah oktet. Oktet tu bila petala yang terluar sekali, bilangan elektron dia adalah 8. Okay. Cuba kamu tengok sini. Okay.
bagaimana ion positif itu boleh terjadi? Okey, ion positif boleh terjadi apabila atom tersebut dia akan mendermakan elektron. Kamu nak ingat senanglah. Okey, contohnya macam kamu nak derma. Okey, kalau kamu nak derma, kamu dapat pahala tak? Ya, kamu dapat pahala. Okey, so kamu akan dapat reward. So that is a positive. Okey, so kalau negatif pula, okey, menerima. Okey, atom unsur yang bukan logam lah kebanyakannya memang adalah atom bukan logam. Okey, atom unsur yang bukan logam menerima elektron, barulah dia jadi negatif. Okey, contoh atom magnesium. Okey, kat sini dia bagi contoh dia adalah atom magnesium. Okey, atom magnesium dia ada 12. So, elektron. So, bila 12 elektron, nak susun dia adalah, susunan elektron dia adalah 2. Petala pertama, cikgu kata paling maksimum 2. Petala kedua, paling maksimum adalah 8. So, 2 tambah 8, 10. So, berapa baki elektron yang ada? 12 tolak 10, ada 2. So, 2 ni, okay, kamu tahu magnesium adalah unsur logam. So, kalau kamu nampak dia punya elektron yang paling luar dekat petala luar ni, okay, petala luar kita panggil elektron valence ni, ada 2. So, dia berkeupayaan untuk mendermakan 2 elektron. Kenapa dia kena dermakan 2 elektron? Sebab dia nak jadikan unsur tersebut stabil. Unsur daripada atom tadi nak jadikan sebagai ion. Bila dia derma sahaja, dia akan jadi ion. Daripada atom, dia akan jadi ion. Okey, bila dia derma, tinggal siapa lagi? So, tinggal 2, 8. 2, 8. So, dia derma berapa? 2. So, kamu semua buatkan dia bracket, buatkan dia punya charge. 2 plus. 2 plus ni menunjukkan dia mendermakan 2 elektron. Okay. Atom magnesium mendermakan 2 elektron. So, untuk menjadi ion magnesium, iaitu susunan dia adalah 2.8. Okay, 2.8. Okay. So, bagaimana pula dengan ion negatif? Bagaimana dia terbentuk? So, kalau kamu tengok, dia bagi contoh kat sini atom klorin. Okey, atom klorin ini mempunyai 17 elektron. So, 17 elektron ini kalau kamu susun ikut kepada susunan elektron dia. Okey, petala yang pertama mesti maksimum 2. So, paling kedua adalah 8. So, 2 tambah 8, 10. So, baki elektron yang ada 17 tolak 10, tinggal lagi 7. So, 7 ini nak mencapai susunan yang stabil, perlu ke dia mendermakan? 7 ni banyak sangat nak derma. Lagipun klorin ni adalah unsur bukan logam. So, unsur bukan logam tadi cikgu kata dia akan menerima. So, menerima berapa? 1 elektron. Cikgu, kenapa 1 tak 10? Sebab yang ini kamu kena capai susunan paling maksimum dia adalah 8 elektron. Okay, so 2.8.8. So, dia akan jadi yang ini, ion dia 2.8.8. Okay. Tapi yang ini saya tak berapa pasti. Kenapa dalam buku teks ni dia kata elektron yang ketiga ni dia kata 18. Sepatutnya tak silap saya 8 juga. Bukan 18. Okay. Kalau ikut kimia, petala ketiga mesti 8. Sepatutnya kena sama dengan kimia lah. Petala ketiga mesti 8. Tapi kat sini dia tulis 18. So, ini mungkin kesilapan lah. Okay, kesilapan penulis. Okay, 8 sepatutnya. Okay, kemudian dia menerima 1. So, bila dia menerima 1, maksudnya dia nak jadi ion. Dia sudah jadi ion. Dia terima 1. So, kamu buatkan bracket, letakkan negatif. So, maksudnya dia punya formula adalah Cl negatif. Okay, klorida ion. Ion klorida. Kalau yang macam ini, magnesium ni formula dia adalah Mg2+. Ini yang menunjukkan bahawa atom ini 2+. Mendermakan 2 elektron. Okay. So,
atom ini akan cenderung untuk mencapai susunan elektron yang stabil. So, kenapa kita kena menderma ataupun menerima? Sebab kita nak capai kestabilan. Okey. Dengan cara menerima atau menderma. Okey, so kita tengok contoh. Ini contoh ke? Tak ada, ini bukan. Okey, jom kita buat praktis formatif 8.2. Okey, sebelum tu ada soalan tak? Pravin, ada soalan tak? Tak ada. Homeless ada soalan? Tak ada juga, tak ada. Okey, jom kita buat soalan. Sama-sama jawab soalan. Okey, Boleh. okey, jom kita jawab sama-sama. Okey, soalan yang pertama tulis tajuk dulu. Praktis formatif 8.2. Kalau nota kamu tadi tak lengkap lagi, okey, kamu tinggalkan ruang. Okey, sekejap lagi kamu buat. Okey, tulis tajuk dulu. Praktis formatif 8.2. Okey. Okay. Sebelum kita masuk soalan yang nombor 1 ni, okay, yang tadi kedudukan unsur-unsur ini, okay, dalam buku yang ini dia tak beritahu. Okay, dia tak bagi tahu bagaimana untuk susunan dia. Okay, sepatutnya dia kena bagi tahu ni. Tapi dia tak bagi tahu, tapi dalam latihan dia ada suruh cari. So, kat sini cikgu nak ajar. Okay, macam mana kamu nak tentukan, okay, kedudukan unsur-unsur berikut dalam jadual berkala unsur. Okey. Lithium. Okey. So, kalau macam ini, keadaan macam ini, kamu boleh tengok kepada kamu punya jadual berkala. So, ini daripada sini kalau dia bagi jadual berkala. Tapi nanti saya akan bagi contoh soalan kalau dia tak bagi jadual berkala. Dia bagi nombor elektron sahaja. Macam mana kamu nak tentukan kumpulan dia berapa, kala dia berapa. Okey, sekarang kita tengok contoh yang pertama. Okey, tadi dia kata lithium. So, lithium, okey, dia kumpulan berapa ni? Ini kumpulan berapa? Kumpulan tu mana kamu nak tahu? Dia yang menegak. So, lithium yang menegak ini, dia berada pada kumpulan 1. Kala. Kala tu melintang, cikgu cakap. So, kala dia adalah kala 2. So, bagaimana kalau contohnya, ini kalau contoh ni dari segi aspek kimia lah, subjek kimia dia belajar. So, saya ajar sikit lah, okay, bagaimana nak tentukan. Okay, kalaulah dia bagi nombor proton saja, bagaimana kamu nak tentukan kala dia? Kalau dia bagi bentuk macam ini, jadual berkala ni kamu senang nak cari. Contohnya macam lithium. Kau tengok dia yang menegak tu yang mana? 1. So, kumpulan 1. Yang melintang adalah 2. So, kala 2. Senang. Tapi, kalaulah soalan tu dia tak keluar, dia tak bagi jadual berkala, macam mana kamu nak cari? Kamu tengok kepada nombor proton. Okay, nombor proton dia 3. So, bila nombor proton dia 3, okay, maksudnya kamu buatkan susunan elektron. Kalau 3, petala yang pertama adalah 2. So, petala yang kedua adalah 1. 2 tambah 1 adalah 3. Nombor proton kan sama dengan elektron. So, cikgu susun 2.1. Okay, bagaimana cikgu nak tahu dia adalah kumpulan mana? Okay, kumpulan mana kamu tengok kepada nombor bilangan elektron valence dia. Kalau bilangan elektron valence dia 1, maksudnya dia adalah kumpulan 1. Okay, kala. Okay, bagaimana kamu nak tahu dia kala di mana? So, kamu tengok bilangan petala dia ada berapa? So, ada 1, ada 2. So, kala dia adalah berada pada kala 2. Begitu. Ini situasi apabila tidak dibagi jadual berkala. Okay, apabila tak dibagi jadual berkala, dia hanya bagi bilangan proton. So, kamu buat yang pertama, bagaimana dia punya susunan elektron. Kedua, kamu tentukan kumpulan mana. Tapi dia berbeza ya kalau untuk kumpulan 18, 17, lebih daripada 10 ni. So, kalau lebih daripada 10, contohnya cikgu ada 2.8. So, 2.8 kamu tahu dia adalah neon. Cikgu, dia 8. Valence elektron, maksudnya dia kumpulan 8 kan? Tapi kat sini kumpulan 18.
Okey, untuk pengetahuan kamu, okey, kalau dia lebih daripada kumpulan 12 ni, kamu tambahkan electron valence ni kepada 10. Barulah kamu dapat tentukan kumpulan dia adalah kumpulan 18. Okey. Kalau dia macam biasalah, ada berapa dia punya petala? 1, 2. So, dia punya color adalah color 2. Macam itu. So, macam itu kamu nak jawab soalan kalau dia bagi nombor saja. Okay, tapi kalau soalan ni dia bagi secara umum. Bila secara umum, mungkin disuruh kamu rujuk kepada jadual berkala. So, kamu dah tahu tadi, lithium tadi color 1. Okay, tulis kat situ ya. Okay, kamu tulis. Praktis formatif 8.2. Okay, soalan nombor 1A. 1A. Lithium. Okay, kamu buat kumpulan 1 kala 2. So, seterusnya dia kata argentum. Okay. Kumpulan berapa? Okay, siapa boleh jawab? Okay. Homnes, argentum, tengok jadual berkala. Dia kumpulan berapa? Kumpulan berapa? Kala berapa? Okey, yang C juga helium. Kumpulan, kamu buat macam cikgu ya. Kumpulan kala. D. Aurum. Kumpulan kala. Okay, macam mana kamu nak tentukan? Kamu tengok jadual berkala. Sebab soalan ni dia tak bagi nombor proton ke apa. Okay, yang pertama tadi dia berapa? Argentum. Okay, so tengok kumpulan argentum. Kat mana kumpulan argentum? So kalau kamu tengok kumpulan argentum dekat sini, dia adalah berada di kumpulan, tengok sini, 11 kala 5. Okey, kumpulan 11 kala 5. Okey. So yang kedua tadi dia minta apa? Dia minta helium. So helium dekat sini. Siapa nak jawab? Pravin boleh jawab tak soalan ni? Fabian? Adila? Helium. Helium kumpulan berapa dan kala apa? Helium. Kumpulan yang tegak. Ni apa? Kumpulan berapa? Kumpulan 18. Pandai. Kumpulan 18. Kala yang melintang ni kala 4. yang ini ni, yang melintang ni. Ni, yang tegak yang cikgu tunjuk ni. Yang melintang ni melingkar, ni melintang. Ni apa? Kala apa? Kalau Ni, yang cikgu bulatkan ni. Ni apa? Kumpulan yang tegak, kumpulan 18, kala yang ini, yang melintang ni. Ni. Berapa ni? Berapa? Weh, ni cikgu bulatkan apa? banyak cikgu bulat yang mana tu? Yang ni, yang cikgu tunjuk ni, yang ini. Kat anak panah tu. Apa ni? Kat anak panah tu kali ni. Satu. Satu. Okay, macam ini. Kumpulan yang menegak. So, kamu tengok yang ini tegak ni berapa? 18. Melintang ni, yang melintang. Tahu tak melintang tu apa? Melintang tu macam ini. Sini. Satu. Faham. Okay, satu lagi soalan. Tadi. Aurum. Aurum tu maksudnya gold. Okay, siapa dapat cari AU? Yang ini. Okay, ini AU berada di kumpulan berapa ni? AU ni. Ni kumpulan berapa ni? Tegak ni. Berapa? Sekejap tengok dalam buku. Tengok dalam buku. Kau tak nampak yang ni, kau tengok buku. Enam. AU. Apa pula 6 ni yang tegak ni yang? Yang menegak dia ni? 11. 11. Yang melintang ni? Ni. Ni melintang. Ini melintang. Ini menegak. Menegak ni. Menegak. Bintang 6. Melintang 6.
6. So maksudnya kala dia 6, kumpulan dia 11. Boleh? So lagi satu. Okey. Saya tanya seorang-seorang tau. Okey. Mula dengan Adila. Okey, Adila, magnesium. Kumpulan berapa? Yang ni tegak. Kumpulan berapa? Mana cikgu? Yang cikgu tunjuk. magnesium. Yang cikgu ni bulat ni. Ni apa? Kumpulan berapa ni? Sekejap tengok buku. Kumpulan enak. Tak nampak itu. Magnesium, dia formula dia adalah Mg. Yang ni. Magnesium ni kumpulan berapa ni? Ni kumpulan berapa? Ni kumpulan. Dia nampak kumpulan ni. Ni kumpulan apa ni? Ni. Kumpulan 12. Pula 12. 2. Kala berapa yang ni? Menegak. Yang ni melintang. Ni kumpulan berapa ni? 3. Okey. So pergi kepada Pravin. Pravin boleh jawab soalan tak Pravin? Okey, cikgu Boleh, bagi cikgu. oksigen. Okey, tolong bagi tahu cikgu kumpulan mana? Oksigen. Ni yang tegak ni. Kumpulan apa ni? 16. Pandai. Kala yang ni, yang melintang. Ni kala berapa? Ni yang melintang. Kala dia tulis kala. 2. Pandai. 2. Okey. Pravin lepas. Okey, Homnes. Boleh tak bagi saya aluminium? Kumpulan berapa yang menegak ni? Ni yang tegak ni apa? Aluminium yang ni. Dia kumpulan apa ni? 13. Kala kamu tengok melintang. 14 ni. Yang melintang ni. Berapa ni? 3. Okey. Pergi kepada Fabian. Fabian, are you with me? Ke ayat Fabian internet tak kuat, Fabian? Fabian boleh cakap tak? Tak boleh. Okay. Pugel boleh tak buka mic? Boleh cikgu. Okey, Pugel. Kalau cikgu bagi tak nak lah itu. Cikgu bagi bromin. Bromin BR yang cikgu bulatkan ni BR. Kumpulan berapa? Pugel yang ni. Kumpulan berapa ni? Yang tegak. Nampak tak dalam buku kamu? Kedua hujung. Ah, 17. Pandai. Kumpulan 17 kala kamu tengok yang melintang. 4. So Pugel dah lepas. Okey. Fabian. Fabian tak ada mic Okey. Fabian dia kata mic kat laptop saya tak berfungsi. Okey, tak apa Fabian. So tuliskan jawapan dekat chat Fabian. Cikgu bagi satu soalan. Cikgu bagi helium. Helium. Kumpulan berapa? Yang ini, yang tegak ni, kumpulan berapa? Dan dia punya melintang kumpulan berapa? Yang ini. Siapa yang boleh tolong Fabian? Ni 18. Kala dia berapa? 1. Pandai. So dah lepas. Okay, semua orang dah faham. Okay. So pergi kepada soalan nombor 2. Berikan 2. Korang dah habis waktu ke? Pukul 10 dah. Dah habis dah. Lepas ni kelas apa? Matematik. Ada online? Tak ada. Tak ada online. Okay, tak ada online tak apa. Saya teruskan. Okay, nombor 2. Berikan 2 contoh unsur yang berada dalam kumpulan 17. Okay. Kat mana kumpulan 17? Fabian. Cuba kamu tengok mana kumpulan 17. Dia kata namakan 2 unsur. Kamu namakanlah. So, kumpulan 17 dekat sini.
So kamu namakan, okay, antara fluorin ke, klorin ke, bromin ke, iodin ke. Kamu namakan sahaja, letak dekat jawapan dekat sini. Okay, so nombor 1 tadi kita dah settle. Okay, nombor 2 kamu boleh letak klorin ke, okay, bromin ke. Okay, dah dapat jawab. Okay, kemudian kita tengok nombor 3. Okay, unsur M mempunyai nombor proton 19. Nyatakan nama unsur M. Nombor proton 19. So, dapat tak? Cuba kamu tengok buku teks kamu, jadual berkala atas tadi. 19. Mana 19? Apa nama unsur tu? Ada tak? Nombor proton dia 19. Ni. 19 kan? So, apa nama dia ni? Apa nama dia ni? Kalium. Pandai. Kalium. So, tulis dekat situ. Kalium. Okay, soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 4. Unsur N ditempatkan dalam kumpulan 15 dan skala 3. Apakah susunan elektron bagi unsur N? So, kalau dia kata kumpulan 15, so maksudnya dia punya elektron yang paling luar dia mesti adalah 5. Sebab cikgu kata kumpulan ini menunjukkan berapa bilangan petala elektron valence dia. So dia kumpulan 15 dia mesti 5. Kenapa cikgu bukan 15? Sebab yang ini ingat tak cikgu kata tadi tambahkan 10, 5 tambah 10 so jadi dah 15. So dia punya jadual berkala ni dia punya unsur elektron valence dia adalah 5. So, kala 3. Kala 3 tu maksudnya dia ada 3 petala. 1 petala, 2 petala, 3 petala. So, petala yang pertama, kedua mesti dia dah paling maksimum. So, paling maksimum tadi cikgu cakap, petala pertama kena isi 2. Petala kedua kena isi 8. So, susunan dia adalah 2.8.5. Okay, 2.8.5. Cikgu, kalau kami cari je dalam jadual berkala boleh? Itu kalau dibagi jadual berkala boleh juga. Kumpulan 15 skala 3. Cuba kamu tengok jadual berkala. Kumpulan 15. So, ini kumpulan 15. So, ini kumpulan 15. Skala 3. So, ini skala 1, skala 2, skala 3. So, itu adalah ini kumpulan 15. Ini salah. Ini yang ni. Ini. Skala 3. So, dia adalah fosforus. So, bagaimana kamu nak tahu dia punya susunan elektron? Kamu tengok kepada nombor proton. So, nombor proton dia adalah 15. Boleh tak kamu 15 ni susunkan kepada saya dia punya susunan elektron? Siapa dapat jawab? Pravin boleh jawab kot? Pugal ke boleh jawab ni kot? Saya ada 15 proton. So, elektron saya berapa? 15. 15. So, boleh tak susunkan untuk saya? Petala pertama paling maksimum berapa? 2. Petala kedua? 8. Petala ketiga? 5. 5. So, dah pandai dah. 2.8.5. Ini adalah susunan dia. So, ingat lagi sekali, tengok kepada nombor proton. Nombor proton sama dengan elektron. Kemudian kamu susunkan petala pertama paling maksimum 2. Petala kedua paling maksimum 8. Petala ketiga paling maksimum pun adalah 8. Okey. Kemudian, last question. Dengan memberikan contoh yang sesuai, nyatakan pembentukan ion positif dan ion negatif daripada atom unsurnya. So, kamu boleh bagi yang inilah. Yang ni, contoh ni. So, kamu bagi, kamu lukiskan. Atom magnesium mempunyai susunan elektron 282. Dia akan menermakan 2 elektron untuk menjadi ion magnesium 2.8. Cikgu, saya tak nak tulis, saya nak lukis. Boleh? Kamu lukis saja. Kamu lukis macam ni. Yang ini untuk positif. Okay, yang bawah ini untuk negatif. Okay. So, ada apa-apa soalan tak? Cikgu matematik kamu ada buat kelas online ke offline? Dia kadang dia bagi kerja sekolah. Oh, dia bagi kerja sekolah. So, sekarang ni ada kerja sekolah? Tak tahu lagi. Tak ada punya sesi. Ya.
Okey, jom kita tengok buku kerja dulu, muka surat 76. Okey, semua orang sediakan buku kerja. So, nanti cikgu punya latihan yang ini, kamu tak perlu salin soalan, kamu buat tajuk praktis formatif 8.2, tuliskan jawapan sahaja. Okey? Sekarang ni cikgu nak kamu semua buka buku kerja. Okey, kalau untuk 8.2 muka surat 76. Okey, kalau muka surat 76 tu cikgu tak tunjuk je. Okey, nanti kamu buat sendiri. Okey, nombor 70, page 76 ni kamu hanya namakan, okey, yang atas tu apa? Kumpulan. Yang bawah tu apa? Kala. Okey, unsur daripada kumpulan 3 sampai 12 tu apa? Unsur peralihan. Okey, yang warna hitam tu apa? Gas nadir. Yang paling tu adalah logam. Yang kedua tu adalah bukan logam. Yang warna macam itu adalah separuh logam. Macam itu. Buat kepada buku teks rujuk buku teks. Okay. Kemudian nombor B pun sama. Okay, nombor B, semua unsur dalam jadual berkala disusun mengikut kumpulan dan kala. Okay. Unsur dengan nombor proton yang ini dah ada sebut tadi, siri lantanida. 89 sampai 10 siri aktinida. Okey. Kemudian nanti kamu akan ini tak payah. Okey, nombor 3. Okey, nombor 3 ni kamu tolong susunkan dan lukiskan. Okey, yang pertama dia bagi beryllium. Okey, beryllium ni kamu tengok buku teks. Saya bagi contoh satu je, yang lain kamu buat. Okay, beryllium ni dia punya nombor dia adalah 4. Proton dia 4. Maksudnya elektron dia pun 4. So, susunan dia adalah 2.2. So, 2.2 ni maksudnya kamu lukislah. BE. Petanda pertama 2, 1, 2. Petanda kedua adalah 2, 1, 2. Okay. So, tip saya yang pertama, cari nombor proton dalam jadual berkala. Baru kamu boleh lukis. Okey, nombor 4 pun sama. Okey, nombor 4A dengan B mengenai pembentukan ion. Okey, kalau dia nak mendermakan, dia jadi ion positif ke negatif. Okey. Kemudian soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5 page 78. Yang ini kamu kena ceritakan dan lukiskan macam buku teks. Okey, soalan nombor 5. Okey, contohnya yang ini. Cikgu bagi satu ya. Dia bagi lithium. So, kamu tahu lithium susunan dia, proton dia adalah 3. Okay, lithium, proton dia 3. So, susunan dia adalah 2.1. Okay, macam mana kamu nak jadikan dia? So, 2.1, dia ini logam. So, dia kena mendermakan elektron untuk mencapai kestabilan. So, kalau diderma 1 elektron, dia akan jadi susunan dia 2. So, macam mana kamu nak lukis? Okay, buat macam ni. Lithium, bulatkan. Yang pertama 2. So, 1, 2. Yang kedua adalah 1. So, 1. Okay. So, dia derma 1 elektron. So, dia akan jadi lithium 2. 2 saja. Jangan lupa letakkan bracket. Dia dermakan 1 elektron. So, dia adalah positif 1. So, bagaimana kamu nak buat? Ayat dia, kamu cakaplah. Atom lithium mempunyai, salin ya, mempunyai 3 elektron. Okey, susunan elektron, kamu cakap berapa tadi? 2.1. Okey, elektron valen ataupun elektron terluar. Kamu tak panggil untuk ni, untuk sains dia tak ada valence. Elektron terluar ialah 1. Okey, ialah 1. Okey. Oleh itu, atom lithium akan mendermakan 1 elektron menjadi ion positif. Okey, iaitu apa? Li+. Okey, untuk mencapai
susunan. Ini bukan oktet, ini duplet sebab 2 ya. Duplet yang stabil. So, kamu boleh buat soalan nombor B. Okay, kalau B tadi sulfur. Sulfur dia punya bilangan elektron dia 16. So, kalau 16, susunan dia 2.8.6. So, dia tak boleh keluarkan. Dia kena terima. Kalau dia terima, maksudnya dia jadi 2.8.8. So, sulfur tadi dia akan jadi, dia terima berapa? 2 elektron. So, dia jadi S2 negatif. Tolong lukiskan macam saya dan tolong explainkan. Okey, sampai situ saja hari ni punya kelas. Panjang punya kelas hari ni. Okey, so terima kasih sebab datang kelas saya. Ada apa-apa masalah, tolong bagi tahu ya. Okey, sekian. Terima kasih.